السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada bab kedua daripada kitab Manusia dan Islam. Bab kedua muka surat 19. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang asal kejadian atau unsur kejadian manusia, demikian jugalah dijelaskan tentang hakikat siapakah dia sebenarnya manusia itu. Sebelum ini Allah menjelaskan hakikat kejadian manusia ini daripada benda apa? Yang boleh cerita benda tu Allah. Sebab dia yang mencipta manusia. Kemudian hari ini pula nak tahu pula siapakah hakikat manusia itu. Manusia ni bos ke atas muka bumi ini? Manusia ni rakan kongsi ke di atas muka bumi ini? Macam mana? Siapakah sebenarnya manusia ini? Yang boleh beritahu hakikat siapakah manusia ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja sebagai sifatnya Tuhan Maha Pencipta layak dan berhak memperkenalkan dan menjelaskan hakikat diri manusia itu. Jadi apabila manusia ini mengenali dengan tepat berkenaan hakikat dirinya dan yang dia faham tu pula bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tepat dan benarlah sikap dan konsep hidupnya. Kalau kita kenal kita ni siapa dan pengenalan kita tu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka hidup kita ini akan menjadi tepat dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tepat dan benarlah konsep hidupnya dan akan tepat dan benar juga gerak laku perbuatan, iaitu suluk amalinya dalam perjalanan hidup. Pasal itu penting kita kenal siapa kita ni, supaya kita tak terlajak, supaya kita tidak melampaui batas. Bila kita kenal kita ni siapa, maka insya-Allah hidup kita ini akan teratur, perjalanan hidupnya akan teratur sesuai dengan panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya akan tepat dan benarlah pula matlamat hidup yang hendak dicapainya. Bila yang pertama tadi dah betul, maka yang kedua pula datang. Matlamatnya pun akan jadi betul. Hidup dia, matlamat hidup dia apa? Akan jadi betul. Bila yang pertama itu betul. Kalau yang pertama ni tak betul, maka matlamat hidup dia pun akan jadi tak tentu arah. Apabila kompas panduan hidupnya itu tepat dan benar, maka tepatlah perjalanan hidupnya. Seterusnya tepat pula matlamat yang ditujunya. Akan tepat pula hasil natijah daripada perjalanan dan perjuangan hidupnya.
seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia gini. Kalau kita kenal kita ni siapa, dia nak beritahu kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Allah yang beritahu. Kamu wahai manusia bukan bos, ingat. Boleh buat sesuka hati di atas muka bumi, bukan. Wahai manusia, kamu bukan pekerja. Kalau kamu tak puas hati dengan Allah Ta'ala, kamu nak protes, tak boleh. Dah. Kalau pekerja, bolehlah. Benar? Kalau bos buat satu benda yang tak betul, maka pekerja tu pun boleh apa dipanggil pekerja tu? Dia boleh mogok. Boleh bantah, boleh mogok kan? Kamu bukan pekerja. Manusia ingat, kamu bukan bos, kamu bukan pekerja. Dan kamu pun bukan rakan kongsi. Bukan rakan kongsi. Kamu pandai-pandai nak bantah pandangan ataupun perintah Allah. Kamu bukan rakan kongsi. Ingat. Habis kamu siapa? Kamu ialah hamba Allah. Nanti dia ceritalah. Hamba tu sifatnya macam mana. Bila kita tahu kita ni hamba kepada Allah, maka kita pasti akan jadikan Allah itu sebagai penentu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Betul? Boleh. Kalau Allah kata benda ni tak boleh buat, kita pun kata memang tak boleh lah. Allah kata benda ni wajib, kita pun kata wajib. Allah kata benda ni haram, kita pun kata haram. Pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Tapi bila manusia ni, peringkat pertama tu dia tak kenal dia hamba, maka kita akan lihat walaupun dia mengaku dia seorang Muslim, tapi ada kalanya dia bantah perintah Allah. Dia hina perintah Allah. Dia hina hukum Allah. Dia boleh pertikai hukum Allah. Ini kenapa jadi macam ni? Pasal dia tak sedar dia ni siapa. Itu pentingnya kita kenal diri kita manusia ni siapa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi kebaikan manusia sendiri dan demi rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menyerahkan usaha untuk mengenal hakikat dirinya kepada manusia. Sebab memang manusia tak boleh fikir. Dia siapa di atas muka bumi ni? Seperti mana manusia tak boleh fikir. Asal kejadian manusia ni daripada apa? Manusia tak boleh fikir. Maka Allah dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita Rasulullah. Demi keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah tidak sesekali menyerahkan kepada manusia yang sememangnya tidak akan mengetahui hakikat siapakah diri manusia itu, walaupun mereka manusia ini menggunakan segala kemampuan yang ada. Maka Allah beritahu supaya kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Siapakah manusia itu pada hakikatnya? Manusia adalah hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah yang Maha Pencipta. Ingat, kita bukan hamba kepada manusia lain. Kita bukan hamba kepada bos. Kita bukan hamba kepada mana-mana ketua. Bukan. Sebab kita hanya hamba kepada Allah. Makna hamba ni apa? Bila kita kata kita ni hamba, maka apa saja yang tuannya beritahu, kita kena terima. Betul? Kita kena terima. Kita tak boleh lawan. Kita tak boleh bantah. Beza kita bila bekerja. Kita bukan hamba kepada majikan kita. Kita bukan hamba kepada ketua-ketua mana-mana ni. Bukan. Pasal tu kita tak boleh kata, saya nak buat macam mana Ustaz. Dah arahan macam tu. Padahal arahan tu tak betul. Sebab kita bukan hamba bagi manusia lain. Kita hamba kepada Allah. Ada benda tak betul, kita boleh bantah. Sebab sama-sama manusia. Walaupun dia bos, kita boleh beritahu yang kita tak setuju, kita boleh bantah. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh bantah. Baik. Kerana setiap yang dicipta itu pada hakikatnya adalah hamba kepada yang menciptanya. Kan? Setiap benda yang kena cipta, maka benda itu hamba kepada yang mencipta. Hakikat seorang hamba, apa dia? Dia tidak mempunyai
ataupun memiliki dirinya, tenaganya dan hartanya seorang hamba. Dia tak memiliki diri dia. Bos dia, tuan tu akan beritahu, kamu buat ni, buat tu. Harta yang ada pada hamba tu tak jadi milik hamba tu, jadi milik tuannya. Sampai macam tu, tenaganya dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah menjadi hak milik kepada tuannya. Jikalau demikianlah kedudukan si hamba kepada manusia, itu pada manusia, maka akan lebih dari itulah hal diri si hamba kepada Maha Penciptanya. Yang tadi itu bersama manusia je. Macam mana orang ni jadi hamba? Pasal dia beli. Kan contohnya, pasal dia beli. Walaupun dia beli jadi hamba, tenaga dia, harta dia, bahkan tubuh badan dia tu milik hamba, milik tuan dia. Padahal tuan ni tak bagi apa-apa pun, cuma beli. Macam mana pula kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menjadikan kita, Allah bagi kita boleh bernafas, Allah bagi kita nikmat, semua nikmat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasal itulah kita beritahu dan kita berikrar di dalam solat kita, hidup dan mati, sembahyang dan nusuk, ibadat, nyawa dan harta, anak dan isteri adalah hak kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada pada kita ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib bagi kita memperlakukan semua yang ada itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan untuk Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Bertepatan dengan hakikat ini juga, maka perjalanan hidup manusia di dunia ini akan selaras dengan perjalanan hidup segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang juga sebagai hamba. Kalau kita betul-betul manusia ini menjadi hamba kepada Allah, maka hidup kita ni akan selaras dengan hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Dengan matahari, bumi, semua. Itu semua makhluk Allah ni. Dia tunduk kepada Allah. Tak pernah lawan dia. Tak pernah lawan. Kalau Allah dah jadikan lembu ni makan rumput, kan? Kita tak jumpalah lembu makan sambal belacan ke apa tak. Dia memang macam tu lah. Kita takkan jumpa lembu ni boleh buat bangunan lah apa tak. Sebab dia setakat tu lah. Dia akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup manusia akan selaras dengan hidup makhluk-makhluk yang lain yang merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya akan selaraslah pula dengan perjalanan alam semesta seluruhnya yang juga adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di bawah satu pemerintahan, satu kehakiman, satu sunnah dan satu undang-undang. Akhirnya hidup kita ni selaras dengan alam semesta semua. Selaras dengan alam semesta. Inilah hakikat kesejahteraan yang mengisi tamadun dunia dan tamadun manusia. Ini baru dinamakan kesejahteraan. Manusia dengan makhluk yang sekeliling ni selaras. Masing-masing tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Itu tuan-tuan pernah dengar kan? Ustaz-ustaz cerita antara kelebihan orang yang berilmu ialah ikan-ikan di lautan memohon istighfar kepada orang yang berilmu ini. Betul? Ikan-ikan memohon keampunan bagi orang yang mengajar ilmu. Kenapa? Kenapa dia mohon? Itu untuk yang mengajar ilmu, yang buat baik. Kalau yang buat maksiatnya, itu kita serah. Tapi nak cerita ni pasal apa dia mohon ampun? Pasal dengan ilmu yang diajar menyebabkan manusia ini tunduk kepada Allah. Bila manusia ini taat kepada Allah, maka sesuai selamatlah ikan-ikan di lautan itu. Dia pun selamat. Sebab dia pun tunduk kepada Allah. Akhirnya manusia ini pun tunduk kepada Allah. Maka selaraslah kehidupan. Maka terjelmalah kesejahteraan di dalam hidup ini. Nah,
Pentingnya kita kenal siapakah kita. Maka sudah pastilah manusia perlu tunduk patuh, taat setia, mengikut dan menurut kehendak Allah Maha Penciptanya. Ini kena pegang baik-baik. Ini mesti kita pegang. Kita dalam hidup ini, kita hanya tunduk 100%, tak boleh bangkang, tak boleh pertikai, apatah lagi menghina. Tak boleh. Kita kena tunduk, patuh, taat, setia menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah manusia pastilah sujud, as-sujudu lillah, dan pastilah menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sujud kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah. Apa makna menyerah diri? Yang selalu kita dengar tak? Serah diri, serah diri. Kalau tanya polis, serah diri kamu, serah diri. Macam mana? Bila dah serah diri, bila polis kata, apa ni polis cakap macam mana? Polis pun dah tidur. Kalau polis cakap serah diri, polis kata apa? Angkat tangan dia. Pasal dia dah serah diri dah. Kalau dia kata, boleh kata, duduk dia. Ada berani lawan ke? Sarjan, ada yang berani lawan? Kalau berani lawan, dia pukulnya. Betul? Itu nama serah diri, menyerah diri. Macam itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita serah diri kepada Allah. Adakah bila kita serah diri kepada Allah, Allah menzalimi kita? Tidak. Dia yang cipta kita. Dia Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kan? Pasal itu kita serahkan diri kita kepada Allah. Oleh kerana segala penciptaan di langit dan di bumi itu adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesemuanya mestilah sujud menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya segala ciptaan di langit dan di bumi ini pada hakikatnya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah lebih layak dan berhak manusia itu yang merupakan yang mempunyai sifat kehambaan sebagai sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, kan, makhluk yang istimewa dari segi kejadian, maka perlulah dia sujud dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intipati dan atau saripati Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu Islam ni apa? Islam ni, antara makna Islam ialah menyerah diri. Itu makna Islam. Menyerah diri kepada siapa? Menyerah diri pada apa saja yang Allah dah tetapkan. Yang dah tetapkan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Terjemahannya, dan tiadalah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Orang yang paling hebat agamanya, pegangan agamanya, orang yang sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in, imannya hebat. Kenapa kita kata imannya hebat? Imannya hebat kerana bila datang sesuatu perintah daripada Allah, mereka tunduk patuh. Walaupun sebelum itu perkara yang dilarang itu perkara yang biasa mereka lakukan. Tapi disebabkan ini perintah Allah, sebagai seorang Muslim yang beriman, maka kita kena tunduk patuh. Pasal kita yakin bila Allah perintahkan sesuatu, pasti perintah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab yang memerintah tu pencipta yang maha bijaksana. Contoh, orang dulu, arak ini merupakan minuman kebiasaan. Arak. Minuman kebiasaan. Beza macam sekarang, malam-malam baru minum. Tak? Sana dah. Siang pun minum, pagi pun minum, siang pun minum, malam lagi minum. Kan? Kat sini orang minum arak malam-malam kan. Ada siang-siang, tak tentu arah tu. Kan? Dia menjadi minuman kebiasaan. Bahkan menjadi kadang-kadang sumber pendapatan.
Maka turunlah ayat tentang arak ni. Kan? Panjanglah cerita dia. Akhirnya turun ayat beransur-ansur akhirnya mengharamkan arak. Mengharamkan arak. Sedangkan sebelum ni, minggu lepas, tadi baru sekejap minum dah. Minum. Sebelum ni, minum, lepas tu pergi semayang. Boleh? Boleh. Pasal tak diharamkan. Akhirnya bila baca, tak betul. Bacaan dalam semayang tak betul. Maka dilarang. Minum, kalau nak semayang, jangan minum. Jangan mabuk lah. Lepas habis semayang, boleh minum. Boleh. Dia berperingkat-peringkat. Jadi, arak ni memang minuman. Di rumah, bertong-tong arak ni. Minggu lepas, malam baru minum. Tiba-tiba hari ni, turun ayat mengharamkan arak. Sahabat cakap macam mana? Tak boleh ni tuan. Tak boleh. Kita dah modal banyak dah keluar. Ada cakap macam mana? Tak ada. Nanti dulu. Jangan tergesa-gesa mengharamkan. Nanti dulu bagi tempoh. Dia tak cakap. Kadang-kadang ada sahabat bukan dengar daripada mulut Nabi, dengar daripada orang lain. Allah telah turunkan ayat mengharamkan arak. Terus berhenti. Tak tanya kenapa, mengapa, bila ni haramkan arak. Terus berhenti. Ada sahabat ni, dia curahkan arak ni. Curah terus arak. Pasal apa? Pasal iman tadi. Ini perintah Allah. Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka macam itulah. Tuan-tuan kiaskan dengan hukum-hukum yang lain. Itu menunjukkan keimanan seseorang itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Terjemahannya sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah. Aku serah kepada Allah. Hadapkan apa? Aku serahkan kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Aku serah itu kepada Allah dalam keadaan aku tetap di atas dasar tauhid mengesakan Allah. Dan bukanlah aku daripada orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Serah diri kepada Allah dalam keadaan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan penyerahan diri. Kita kena serahkan diri kita kepada Allah meliputi dalam perkara akidah, perkara akhlak, perkara ibadat dan juga perkara syariat. Serah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah ini dalam 4 perkara. Tak boleh pilih-pilih. Dalam bab akidah, Allah ini esa. Allah tidak sama dengan makhluk. Kan, dalam bab akidah, Allah ini esa lah, maha bijaksana, semua itu kita terima. Begitu juga dalam masalah akhlak. Ini ada sifat mazmumah, ini sifat mahmudah, apa benda ni semua kan. Dalam bab ibadat, terima. Dalam bab syariat, perundangan pun terima. Tak boleh kita, yang ini kita boleh amalkan, yang ini kita tak boleh terima. Ini kita boleh tunduk, yang ini kita tak boleh. Dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kalau orang tu buat macam tu, maknanya dia tak kenal diri dia siapa. Bila kita kata kita hamba Allah, kita serahkan diri kepada Allah meliputi akidah, akhlak, ibadah dan juga syariat. Baik, barulah dia nak masuk manusia sebagai khalifah. Tajuk manusia sebagai khalifah. Baik. Semua orang ke jadi khalifah? Nanti dulu. Hakikat bahawa manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah satu penghinaan. Kita kata kita ni hamba kepada Allah, bukanlah itu merupakan satu penghinaan ataupun satu kehinaan kepada manusia. Bukan. Bahkan sebaliknya, gelaran hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu gelaran yang paling tinggi kepada manusia. Allah bagi gelaran dia ni hamba Allah. Kalau kita kata hamba Allah ni, makna gelaran yang paling tinggi bagi manusia. Seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kerana itulah
Gelaran yang diberikan kepada setiap Nabi dan Rasul ialah hamba Allah. Bukan kehinaan, tapi suatu kemuliaan. Bila diberi gelaran kita ni hamba Allah suatu kemuliaan, maka kalau kita benar-benar mempraktikkan diri kita ni benar-benar sebagai hamba Allah, pasti orang tu akan mulia. Pasti orang tu akan mulia. Kehambaan diri manusia kepada Allah Maha Pencipta hakikatnya adalah kemuliaan. Makna kehambaan kita kepada Allah yang Maha Pencipta hakikatnya adalah kemuliaan, keagungan. Bila kita tunduk kepada Allah, menjadikan diri kita benar-benar hamba kepada Allah, maka ketika itu kita sedang menikmati kemuliaan, keagungan dan kekuatan. Masa tu manusia ni mulia. Tapi kalau manusia ni tak nak jadi hamba Allah, dia nak jadi hamba nafsu. Dia tak nak jadi hamba Allah, dia nak jadi hamba dunia. Dia tak nak jadi hamba Allah, dia nak jadi hamba kepada harta benda. Dia akan jadi mulia ke tidak? Dunia jawab. Pasti tidak akan jadi mulia. Kalau dia tak nak jadi hamba Allah, dia pasti akan jadi hamba kepada selainnya. Pasti dia akan jadi hina. Baik. Dan perlu dihuraikan dengan lebih mendalam serta menyentuh soal pentadbiran sesama manusia yang memerlukan satu sistem tauhid. Baik. Kehinaan yang paling hina tadi kemuliaan. Kalau kita benar-benar jadi hamba Allah, kita mendapat kemuliaan. Kehinaan pula macam mana? Kehinaan yang paling hina adalah kehambaan manusia kepada sesama manusia. Itulah kehinaan. Atau kehambaan manusia kepada makhluk yang lain. Itu pasti hina manusia. Kepada nafsu, kan? Kepada benda, kepada harta, pangkat dan sebagainya. Inilah yang ditentang. Menghambakan diri kepada manusia. Menghambakan diri kepada makhluk lain. Inilah yang ditentang dan cuba dibasmi oleh Islam melalui asas dan konsep tauhid. Maka datanglah ilmu tauhid tadi. Ilmu tauhid ni datang apa? Mengesakan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita tunduk. Tidak ada yang kita sembah. Tidak ada yang kita patuh. Tidak ada. Melainkan hanya kepada Allah. Datang konsep itu. Pasal tu orang Arab itu, bila sebut la ilaha illallah, dia dah faham. Oh, dia tak boleh tunduk dengan siapa-siapa, melainkan kepada Allah. Dia faham. Datanglah konsep tauhid tadi. Salah satu daripada keistimewaan atau kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia Salah satu daripada keistimewaan atau kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu telah dianugerahkan satu tugas amanah yang tidak dipunyai oleh seluruh makhluk lainnya, iaitu tugas sebagai khalifatullah fil ard, iaitu menjadi khalifatullah di atas muka bumi. Disebabkan manusia ni hamba Allah, makhluk yang hebat ciptaannya, maka Allah beri keistimewaan dan kemuliaan kepada hamba Allah ini memegang tugas sebagai khalifatullah fil ard. Untuk siapa ni yang layak pegang jawatan khalifatullah ni? Ialah yang benar-benar menjadi hamba Allah. Baik, pegang dulu. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang mana? Yang menjadi benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala telah dilantik untuk memegang khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelantikan itu adalah kerana kelayakan manusia untuk memegang jawatan tersebut. Pasal apa diberi jawatan khalifah tu kepada manusia? Kerana manusia ni layak memegang jawatan tu. Layak. Kita pun tanya, apa kelayakannya? Betul? Boleh faham macam ni? Antara kelayakan tersebut adalah kerana di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini, maka manusialah yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melantiknya serta sifat-sifatnya, kerana biasanya dilantik itu adalah orang yang lebih hampir kepada yang melantik demi menjadi penggantinya. Khalifah ini ialah
yang mengganti urusan dunia ini. Tuan-tuan pegang macam tu dulu, yang mengganti. Sebagai hakikat hambanya, sebagai hakikat manusia ini hamba Allah dan khalifah Allah, maka manusia tidak berhak. Tadi dia kata manusia ni hamba Allah, khalifah Allah. Khalifah ni apa? Pengganti. Khalifah ni pengganti. Maka manusia tidak berhak mencipta sesuatu. Maknanya apa yang Allah dah tetapkan, kena pegang. Kena ikut. Tak boleh rombak, tak boleh ubah, tak boleh. Sebab kita ni hamba Allah dan cuma pengganti. Sebaliknya manusia hanyalah menerima. Yang boleh apa? Menerima, menyampaikan dan melaksanakan apa yang sudah termaktub dan tertulis. Kerja khalifah ni apa? Yang nak mentadbir bumi ni, kerja dia sebagai apa? Dia ni pengganti. Pengganti apa? Untuk melaksanakan urusan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, jangan kamu pandai-pandai buat benda yang Allah tak suruh. Boleh faham? Itu bahasa mudahlah. Itu makna khalifah, sebagai pengganti. Jadi kerja kita terima daripada Allah Islam ini, ajaran ini, sampaikan ajaran Islam ini dan laksanakan ajaran Islam ini seperti yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kerja khalifah. Tak boleh dia buat benda yang bercanggah dengan perintah Allah, tak boleh. Seorang yang menjadi pengganti Perdana Menteri, senanglah, bahasa mudah. Perdana Menteri ada. Perdana Menteri pergi luar negara. Tak kira lah Malaysia atau negara mana sama je. Maka bila Perdana Menteri tak ada, adalah pengganti dia. Timbalan dia kan. Timbalan boleh buat ke sesuka hati dia? Mana boleh. Tak boleh. Kena ikut arahan yang atas tadi. Sebab kamu pengganti je. Macam tu. Tak boleh ikut pandai-pandai. Khalifah adalah satu keistimewaan yang besar yang diberi oleh Allah kepada manusia. Tidak diberi kepada malaikat, jauh lagi kepada jin. Apa pula tugas khalifah itu? InsyaAllah kita akan baca minggu hadapan. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Ni benda tak ada break-break ni susah tuan. Saya cakap tak ada break. Jalan ni. Ini kira baik dah ni, perlahan dah ni. Jadi mudah-mudahan faham kita. Faham dan kita tahu kita ni hidup ini ada matlamat. Kita ni siapa dan kita perlu patuh secara mutlak kepada siapa. Ini patuh secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada pemimpin, ibu bapa, kawan, ini kita patuh bersyarat. Syarat dia apa? Selagi arahan yang diberikan tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Itulah hidup kita. Bila kita pegang macam tu, kita akan rasa kita ni bukan hamba kepada mana-mana manusia. Kita benar-benar jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang diinginkan oleh Islam. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.